Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Yang hormati Tuan Imam, khususnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkesempatan untuk bersua kembali dalam majlis ilmu pengajian tafsir Al-Quran setelah hampir beberapa lama kuliah kita tertangguh, dan malam ni alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian tafsir Al-Quran. Tak tahu lah berapa lama dah. Bulan 12 bulan 12 2 bulan ke 3 bulan lah hampir. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita akan masuk, kita masih lagi berada dalam surah Al-Mujadilah, kan? Dan kita akan masuk kepada ayat 11, tak salah lah, ayat yang ke-11 dalam tafsir tu. Saya tak bawa malam ni tafsir Abdul Athir. Tuan-tuan boleh tengoklah muka surat yang keberapa, itu ayat 11. Sebelah muka surat Allah saya tak bawa malam ni. 20? 22. Ayat 11. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau buka Quran tu kita tengoklah muka surat 543. Muka surat 543 mushaf kita. Ini juzuk yang ke 28. Kira banyak dah tu, dah jadi selai dah kan. Dah jadi selai dah tafsiran surah Al-Mujadilah. Jadi seperti biasa, sebelum kita mula, mari kita baca dulu. Boleh satu ayat lah, kita baca satu ayat yang kita akan pelajari pada malam ini. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik. Sadaqallahul azim. Cukup satu ayat malam ni. Kalau habis satu ayat tu kira betul. Jadi kita dah melalui beberapa fasa dalam surah Al-Mujadilah. Beberapa topik besar kan. Yang pertamanya berkaitan dengan seorang perempuan yang berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya berkaitan dengan hukum zihar. Kan? Yang ketiganya berkaitan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Yang keempatnya berkaitan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengetahui apa yang dibicarakan, apa yang dibisikkan, apa perbincangan rahsia tu Allah tahu. Yang kelimanya berkaitan dengan, masih lagi berkaitan dengan bisikan, perbincangan rahsia. Kan? Dan malam ini topik yang keenam, iaitu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan adab dalam majlis ilmu. Kan? Adab dalam majlis ilmu, juga majlis-majlis yang lain. Bukan sekadar majlis ilmu, juga majlis-majlis yang ada orang ramai lah. Kan? Majlis ilmu kah, majlis zikir kah, ataupun ada program-program apa tu, dia ada adabnya. Baik, kita tengok lah. Itu ayat yang kita baca tadi. Allah mula kita dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu. Mana wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah mulakan dengan menyeru orang-orang yang beriman. Orang yang patuh beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, beriman dengan hari akhir. Sebab golongan inilah yang akan ambil manfaat dengan apa yang disampaikan. Kan? Mana orang yang beriman lah, Allah sebut wahai orang-orang yang beriman. Sebenarnya orang ini, mereka inilah orang-orang yang mengambil manfaat daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ayat dalam Quran mula dengan apa? Ya ayuhan nas. Itu lebih umum, wahai manusia. Dia sebut wahai manusia sama ada beriman ataupun tidak beriman. Tapi ayat Allah lebih khusus lagi, iaitu sebut wahai orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman dia akan dengar apa mesej yang akan disampaikan. Baik. Jadi apa yang nak disampaikan di dalam ayat ini, iaitu Allah kata apa? Idza qila lakum tafassahu. Apabila dikatakan kepada kamu, ada orang kata kepada kamu, qila ni maksud dikatakan kepada kamu, tafassahu fil majalis. Ini ucapannya. Ada orang kata tafassahu, beri ruang, beri lapang daripada tempat duduk kamu untuk orang lain. Beri ruang kepada orang lain. Tu mana apa? Tafassahu fil majalisi. Bagi ruang sikit, bagi buka ruang sikit. No, orang nak duduk ni. Rapat-rapat kejap ke depan sikit. Kan? Kadang-kadang tu kan. Sampai Tok Imam waktu majlis pengen sebut kan, minta belakang tu, minta kejap 2-3 langkah main ke depan sikit. No, orang belakang tak ada lagi. Tu. Mana buka ruang. Maka ketika itu fafsahu, berilah ruang. Jangan buat kerah kita. Aku tak payah, aku pakai sini lah. Aku ni istiqamah tempat aku ni. Kan? Masalah no. Kalau buat majlis kita nak panggil 2-3 pengurusi, tak berenyak, masalah. Kan? Ya orang kat luar penuh lagi.
Hak ni stay tempat dia. Dah stay bah. Oh, ada jenis apa kat depan tu dia bagi kosong. Nah, biasa kita pun macam tu lah. Kan? Tak apa depan tu bagi orang lain. Dia kaedah masuk majlis ni, orang yang main lewat je dia kena duduk depan. Kan? Orang yang main awal sekali duduk belakang sekali. Kan macam tu. Okey. Bila mana dikatakan kepada kamu, diminta kepada kamu tafassahu fil majalis, beri ruang, beri lapang tempat duduk supaya orang lain boleh masuk sekali. Maka ketika dia fafsahu, maka berilah ruang, berilah lapang untuk orang lain. Nampak begitu hebat sekali panduan daripada Islam. Sehingga adab begitu juga diajarkan kepada kita. Baik, kita akan perincikan dah. Ni berubah makna dia. Fafsahu, boleh apa? Yafsahillahu lakum. Ini ganjaran yang Allah tawarkan. Bukan sahaja kalau kamu bagi ruang kepada orang, yafsahillahu lakum, pasti Allah akan beri ruang, Allah akan lapangkan untuk kamu. Masya Allah. Apa maksud Allah beri kelapangan? Kita akan jelaskan di hadapan nanti. Lapang di sudut mana? Di sudut mana kan? Rupanya bila kita nak nak minta orang kerja pun dia kena ada tawaran orang bernafsu sikit, teringin sikit nak buat kan. Minta kerja depan sampai kerja depan kita bagi RM50. Buka kerja habis main depan. Kan? Ya Allah sebut main depan, pasti Allah akan beri kelapangan kepada kamu. Baik, kita buat terjemahan dulu. Wa idza qila shuzu fanshuzu, dan apabila diminta kepada kamu untuk buat unshuzu, mana bangun, maka bangkitlah. Pakai bangkit Ustaz? Kan? Bangkit semua tak? Bangkit. Renyak depan sikit. Tu macam-macam lah kalau suruh bangkit tu. Maka bangkitlah. Bangun. Ataupun nak suruh beredar, semua boleh bersurai. Dia duduk situ, orang suruh bersurai sebab mungkin ada perbincangan lain kan. Dia masih duduk stay gitu kan. Kan? Okay. Pasti Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Pasti Allah akan angkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan kepada mereka akan ilmu, darajat. Mana Allah angkat darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha amat-amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Baik, itu secara terjemahan dia. Jadi kita boleh faham tu ayat tu kan. Penasaranan yang mudah juga merupakan satu panduan adab kepada orang Muslim. Baik, kita tengok kepada apa latar belakang ayat ni sedikit. Mana ayat ini dia ada apa sebab nuzul dia. Sebab nuzul makna apa? Latar belakang penurunan ayat ini. Dia ada kisah dia. Kan? Antaranya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Antaranya dikatakan kanu idza ra'au man ja'ahum muqbilan dhannu bimajlisihim 'inda Rasulullah. Cerita dia waktu zaman Nabi lagi. Bila mana para sahabat di kalangan sahabat ni, mereka mereka lihat ada orang duk main lagi. Majlis bersama dengan Nabi itu ada orang duk main lagi, duk masuk lagi, duk main lagi. Mereka yang bersama majlis, tak mau bergerak. Dhannu bimajlisihim. Mereka itu tak mau tinggalkan tempat mereka. Duduk situ kan. Jadi menyebabkan di kalangan sahabat tak boleh nak masuk, terpaksa berdiri. Kan? Sebab dia tak renjak. Tak beri ruang untuk orang masuk, untuk orang ambil tempat. Dan kemudian lalu turunlah ayat ini. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kan walaupun kata bangkit ni bagi ruang, tak tahu kan. Buat tapi kita tak apa di mana pun tak ada masalah kan. Yang nak pada hari Jumaat keliling tak ada ruang tak payah sebut kan. Ruang kosong banyak. Kan. Ini nak cerita bersama dengan majlis Nabi ni, sahabat yang ramai, mereka yang berlumba-lumba nak duduk dengan dekat dengan tempat Nabi sehingga tak mau pergi can kepada orang lain. Kan? Menyebabkan kadang-kadang menyusahkan
menyulitkan orang yang agak lewat datang. Kan? Okey. Juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dia kata apa? Ayat ini diturunkan berkaitan dengan hari Jumaat. Hari Jumaat kan orang ramai. Kan? Kita pun hari Jumaat pun ramai lah. Lah ni renggang sikit. Lah ni nak masuk senang ni lah. Dia ada celah-celah. Dulu agak payah kan. Kita mai, mungkin ada seorang tu mai agak lewat kan. Depan tu dah kosong ni. Tapi nak pi tu payah. Sebab apa? Oh, jenis apa buat barisan ni belakang, benteng. Nak terpaksa melangkah. Kan? Tapi bila orang masuk, mula tengok tu. Oh, kan? Tengok reling tu. Orang nak masuk pun rasa salah. Tapi dalam masa ni, kita bakal berlapang dada lah. Kan? Beri ruang kepada sahabat-sahabat yang lain. Kan? Mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan? Baik. Mana apa turun pada hari Jumaat, di mana waqad jaa nasun min ahli badrin, datang sekumpulan manusia daripada ahli Badar, wa fil makani dhayiqun, tempat agak sempit dan mereka tidak diberi ruang. Falam yufassah lahum, orang tak bagi ruang nak mai tak boleh, tak bagi ruang untuk masuk. Sedangkan kat depan tu mungkin ada ruang-ruang yang boleh duduk ni, ataupun sepatutnya ruang tu boleh duduk 3 orang. Tapi cara dia duduk 2 orang. Dia buka paha luas. Kan? Dia tak apa nak rapat benar. Ruang tu ada lebih kurang sekaki belah ni kan. Sebabnya boleh masuk orang 3 orang. Kan? Mana dia tak apa? Tak memberi kelapangan kepada sahabat-sahabat yang datang. Lalu faqamu ala arjulihim. Jadi sahabat nu kan pakat berdiri lah. Qamu berdiri di atas kaki. Mana berdiri lah. Sebab orang tak bagi ruang. Lalu apa? Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta apa? Nafaran beberapa orang supaya bangkit. Tolong enjak sikit. Sampai Rasulullah terpaksa apa? Minta. Ni amat tepi sikit. Contoh tu lah. Yang bagi dia masuk tu. Gitu. Sebab duk tengok orang berdiri. Bagi ruang sikit ni bangkit, pecik ni. Bagi yang duduk. Kan. Sehingga Rasulullah terpaksa buat macam tu, akhirnya minta duduk situ. Lalu sebahagian daripada sahabat tu dia tak apa suka kan. Tak apa suka situasi sebegitu. Lalu Allah turunkan ayat ni. Kan? Turunkan ayat ni. Tapi bila dengar saja ayat ni Allah janji yafsahillahu lakum. Allah akan beri kelapangan kepada kamu. Para sahabat mereka bila dengar macam ni, ini janji yang cukup hebat lah kan, tawaran. Jadi rupanya beri ruang kepada orang pun ada apa, ada ganjaran kan, mana Allah beri kelapangan. Baik, selesai tu. Jadi ayat ni sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis kan. Kalau kita tengok dalam tafsir ni, tafsir di tangan dia sekarang, tafsir Dr. Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir. Saya antara kitab yang dirujuk lah bila saya nak baca tafsir ni. Dan antara tafsir yang menjadi rujukan saya juga ialah tafsir Safwatut Tafasir. Kan? Karangan almarhum Syekh Ali As-Sabuni, yang baru meninggal hari Jumaat baru ni. Memang di mana pun itulah antara tafsir yang menjadi rujukan. Tafsir ni cukup hebatnya. Dikisahkan walaupun pengarang dia tu masih ada, tetapi kitab dia bertebaran sehingga seluruh dunia, seluruh negara ni. Boleh kata siapa yang mengaji bidang agama, rumah dia ada kitab-kitab, pasti ada kitab Safwatu At-Tafasir. Dia 3 jilid kan. Sebab dia tak apa panjang kan, tak terlalu ringkas. Bahan-bahan tu ada. Bahkan dalam tafsiran ini pun yang ada di tangan tuan-tuan ni, Amrul Athir, yang ditulis oleh almarhum Ustaz Ahmad Son Haji. Kitab ni tulis hampir 25 tahun Ustaz Ahmad Son Haji, tahun 50 berapa. Sebab waktu saya menulis tesis tu, tajuk ni lah kaitan kajian tentang tafsir di radio ni. Mana di era 80-an kitab tafsir Safwatut Tafasir tu dah muncul. Jadi Ustaz Ahmad Son Haji pun dia banyak di akhir-akhir juzuk 20 lebih tu, dia banyak merujuk kepada kitab Safwatut Tafasir. Kan?
Ini antara kitab yang menjadi rujukan, yang menjadi bacaan orang-orang yang mendalami ilmu tafsir. Mungkin nak baca kitab Ibnu Katsir panjang, nak baca Qurtubi panjang, kita nak tahu secara ringkas saja. Itu merupakan antara kitab-kitab yang dibaca. Bahkan bagaimana kitab tersebut boleh tersebar luas, saya baca satu kisah, iaitu bila mana ada seorang dermawan ni, nama Syekh Abbas, bila mana dia melihat kepada kitab Safwatut Tafasir karangan Syekh Ali Sabuni, nampak nilai yang ada kitab tersebut. Lalu jumpa dengan Syekh Ali Sabuni, dia kata, nak tak kalau kita cetak? Kan? Berapa yang tuan nak letak sebuah harga? Dia kata, adakah kamu nak niagakan kitab aku? Dia kata. Dia kata tak. Dia nak infakkan duit dia untuk cetak kitab tersebut. Akhirnya dicetak hampir 500,000 kitab ni. Kos lebih kurang 4 juta rial Saudi ketika tu. Lalu kitab tu diedarkan ke seluruh dunia. Enggak, Syekh Al-Sabuni kata apa? Harta itu kamu punya, aku ni bahagian aku hanyalah menggunakan pen saja. Kamu dengan harta kamu, aku dengan pena aku. Nah, begitulah keikhlasan yang ada kepada dua orang ni, penulis dan penerbit kitab ini, yang mencetak akhirnya manfaatnya cukup besar. Juga antara kitab yang menjadi rujukan yang beredar di tangan-tangan penuntut ilmu, iaitu kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Kadang-kadang saya juga menggunakan tu bila mana baru ni, contoh kita baca berkaitan hukum zihar. Kitab tersebut juga menjadi rujukan sebab dia letak poin-poin hukum-hukum yang dibincangkan di dalam ayat-ayat tersebut. Ini yang kita hebatnya Syekh Ali Sabuni. Kan, baru kita boleh tengok kan di Facebook 2-3 hari ini. Kemarin dulu banyak kan. Bahkan dia dimakamkan di sebelah dengan Najmuddin Erbarkan kan. Ini atas permintaan Erdogan, dia minta jenazah Syekh Ali Sabuni disembayangkan di Masjid Muhammad Al-Fatih, lalu dikebumikan bersebelahan, liang lahat yang bersebelahan dengan Presiden Turki yang dulu, Najmuddin Erbarkan dulu kan. Ini satu penghormatan yang besar. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita kepada pengarang yang cukup hebat itu, yang kitab dia cukup bermanfaat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tengok balik kepada ayat tadi. Mana Allah sebut wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mana apa maksud idza qila lakum tafassahu? Apabila dikatakan kepada kamu beri ruang, beri kelapangan tempat. Mana apabila diminta kepada kamu, dikatakan itu dengan apa? Diminta kepada kamu untuk lapangkan tempat duduk kamu dalam sesuatu majlis, dan diminta supaya tak duduk rapat-rapat, duduk himpit-himpit sangat. Tak kira lah. Walaupun ayat ni kata dalam majlis Nabi SAW, ada kata waktu berada di tempat medan perang. Rupanya ayat ni lebih umum daripada itu dalam apa juga majlis, sama ada majlis Nabi SAW berada di medan perang. Maka bila orang minta macam tu, fafsahu, berilah kelapangan sesama kamu, lenggang, beri ruang kepada orang lain. Pasti Allah akan melapangkan kepada kamu, Allah luaskan untuk kamu syurga. Itu antara tafsiran. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa maksud yafsahillahu lakum? Dia kata apa maksud huwa mutlaqun fi kulli ma yatlubun nasu al-fushata fihi. Mana ayat ini diitlakkan pada semua keadaan yang orang duk minta untuk kelapangan. Selalu kita minta lapang lapang rezeki. Tu boleh kan? Minta lapang lapang tempat. Lapang lapang dada. Lapang bagi, lapang kubur. Lapang bagi, lapang syurga. Kan, diluaskan.
pasti Allah akan beri kelapangan kepada kamu. Kata Ar-Razi, mana lapang apa yang manusia duk minta kelapangan rezeki. Siapa yang tak mau lapangan rezeki kan? Jadi antara panduannya ialah apabila berada dalam majlis, beri kelapangan kepada orang lain, beri ruang kepada orang lain, pasti Allah beri ruang kepada kita. Allah lapang, luaskan rezeki kita. Juga Allah akan luaskan dada kita, lapangkan dada kita, mudah terima ilmu, mudah tenang. Allah lapangkan kubur kita. Mudah-mudahan itu maksud daripada pasti Allah akan luaskan untuk kamu. Allah lapangkan untuk kamu. Baik. Jadi ayat ini dia nak menunjukkan bahawasanya setiap mereka yang melapangkan kepada orang lain jalan-jalan kebaikan, beri ruang kepada orang lain, buat benda-benda yang baik, Allah akan melapangkan kebaikan kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi dalam tafsir dia kata wala yanbaghi lisyakhsi an yuqayyid al-ayata bitafassuhi fil majalis. Jadi ayat ini kata Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata jangan kita hanya tak sepatutnya bagi seorang itu hanya mengaitkan ayat ini, dia kaitkan ayat ini hanya sekadar dalam majlis saja. Kan? Ayat ini hanya terikat beri kelapangan waktu dalam majlis ilmu, ramai-ramai itu je. Tapi dia lebih luas lagi. Maksud dia di sini adalah bal al-muradu minhu isalul khairi ilal muslim. Maksud daripada ayat ini adalah kita nak sampaikan kebaikan kepada orang muslim. Kita nak masukkan kegembiraan ke dalam hati orang muslim, kan? Mana itu salah satu contoh kita menggembirakan orang. Orang masuk rasa payah, kita beri ruang, dia rasa macam mana? Seronok. Duduk diri lama kan? Tiba-tiba orang beri ruang. Allah, seronok tak? Seronok. Bila kita tengok daripada sudut ayat ni, kalau kita buka konteks yang lebih besar, contohlah kita naik bas kan, naik atas api kan, duduk elok kan, nampak perempuan tua masuk kan, kita pun beri ruang, buka, akhirnya boleh dia duduk. Agak-agak masuk dalam konteks ayat ni lah. So kan, iaitu memberi kegembiraan kepada orang lain. Orang rasa lega, seronok kan. Sehingga dalam hadis Nabi kata man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudahkan ke atas orang yang dalam keadaan sulit, dia tu susah, kita pergi tolong permudahkan urusan dia, pasti Allah akan mempermudahkan urusan seseorang tadi di dunia dan di akhirat. Kita rasa payah lah nak buat benda ni, buat tak jadi, rasa susah, pergi tolong orang susah. InsyaAllah lepas itu kita akan jadi mudah. Ni antara petua dah kan. Man yassara ala mu'sirin, sesiapa yang mempermudahkan ke atas orang yang dalam keadaan sulit, mu'sir, pasti Allah akan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dengan Nabi sebut wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama mana hamba itu dalam memberi pertolongan kepada saudara dia. Mana bila kita tolong kepada kawan-kawan kita, tolong saudara kita, Allah akan membantu kita. Sebab Allah nak buka sebenarnya, seolah kita itu menjadi jalan untuk membantu orang lain. Kita bantu orang susah kan, bantu orang susah. Banyak Allah nak jadikan kita ni sebagai jalan untuk mempermudahkan orang tersebut. Lalu Allah akan mudah bantu kita lagi. Tu kita tengok orang yang nak buat kebajikan ni, orang nak pergi tolong orang ni. Banyaklah contoh kita tengok kan, dia pergi tolong orang, duk pergi bagi-bagi, rupanya dia duk main lagi ke orang tu. Kan? Mana orang tersebut dia menjadi wasilah untuk membantu orang lain, lalu Allah permudahkan urusan dia. Kan? Baik, inilah antara adab yang Allah tunjukkan dalam ayat ini yang melahirkan sifat kasih sayang, sifat penghargaan kepada seseorang. Baik. Kemudian kita tengok yang berikutnya. Dikatakan wa idza qila inshuzu fanshuzu
yarfa'illahu alladhina amanu. Mana apabila dikatakan kepada kamu bangkitlah, unshuzu tak bangun. Ini salah satu cara untuk apa? Untuk beri ruang kepada orang bangkit kan. Kita dalam majlis pun macam tu, pengurusi minta ni lah, minta beri ruang sikit kat sahabat kita hak belakang tu, dia nak masuk. Kadang orang tak berenjak tahu mana, kadang tak apa nak faham. Lah ni semua pakai bangkit semua. Okey, hak barisan dua tu renjak ke depan satu bah. Satu barisan depan. Baru berenjak kan. Mana wa idza qila insyu, apabila dikatakan kepada kamu bangkitlah untuk memberi ruang kepada orang yang duk mai, ataupun irtafa'u fil majalis. Juga insyuzu yang keduanya masuk bah, beredarlah daripada majlis ini. Okey, majlis habis semua boleh pakai bersurai. Ya. Semua boleh pakai bersurai. Maksud insyuzu ni ada dua tafsiran di sini, iaitu pertamanya bangkit untuk memberi ruang kepada orang yang baru tiba. Satu lagi tafsiran unshuzu maksud apa? Beredarlah daripada tempat ni. Majlis dah habis dah, kat balik. Rupanya dia tak mau balik lagi. Lampu berdewan nak tutup dah. PA system nak mati dah. Duk ada lagi kan. Maksudnya nak mati aircon dia berkata apa pula kan. Kita jom surai ceramah dah habis dah. Bukan nak balik, dia duduk sembang apa lagi kan. Jom balik kan. Ketika itu bah, bangkitlah, bersurailah. Okey. Tambah ditafsirkan fanhabu duna tabatuin, maka beredar, bangkitlah dengan segera, bukan dalam keadaan lambat. Ini yang kedua. Yang kedua iaitu bangkit, beri ruang kepada orang yang baru datang. Dan adab ini juga apa? Selalulah dalam majlis-majlis kita berlaku kan. Bila mana pengurusi majlis minta supaya kita bangkit dan memberi ruang kepada orang lain. Baik, antara hadis yang berkaitan dengan topik pada malam ini, antaranya Nabi SAW kata apa? La yuqimir rajulu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Baik, mana Nabi kata apa? La yuqimir rajulu, janganlah seseorang lelaki itu membangunkan sahabat dia yang lain. La yuqimir rajulur rajula fi majlisi. Hai, lebih. Okay. Lepas tu kawan tu beredak, dia duduk situ. Oh, naya tu. Naya. Alih orang tu, dia duduk tempat tu. Mungkin dia rasa garang, orang tengok. Pergi. Kan? Jangan buat gitu ni kata, kan? Tetapi yang baiknya walakin tafassahu, tetapi beri ruang, beri lapang supaya apa? Orang itu boleh duduk sekali. Baik, selesai yang tu. Cuma ada beberapa persoalan lah bila ada perbincangan tentang bangkit. Topik bangun. Wa idza qila inshuzu fanshuzu. Antara yang ulama bincang di sini iaitu berkaitannya kita bangkit, kita bangun bila mana ada orang datang. Apa hukum dia? Kan ada orang mai, kadang-kadang orang tu orang kena main. Dia mai, kita bangkit. Apa hukum bangkit tersebut? Benda ini disebut dalam dibincang oleh para ulama berkaitan masalah ini. Bila mana melihat kepada ayat ini, wa idza qila inshuzu fanshuzu. Bisa tak? Bisa no. Orang tambah majlis protokol kan. Kan. Kena bangkit berdiri gimana? Kan? Tapi benda ni kurang di highlight kan. Kadang-kadang menjadi kebiasaan. Kan? Antaranya saya baca aja pandangan ulama berkaitan hal ini. Dia kata apa? Para fuqaha berbeza pandangan pada masalah apa? Keharusan bangun bagi orang yang datang. Yang pertamanya ada di kalangan ulama yang membolehkan, man rakhasa fi dhalika, mereka yang membolehkan untuk bila orang mai bangkit. Dia kata apa? Harus benda tersebut, beri keringanan, beri rukhsah untuk melakukan hal tersebut. Dan mereka berhujah dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud
Di mana apa? Nabi kata apa? Qumu ila sayyidikum. Bangunlah kepada apa? Ketua kamu. Berdirilah untuk apa? Ketua kamu. Qumu ila sayyidikum. Kan? Mana siapa Sayyid di sini? Iaitu Sa'ad bin Mu'az. Bila mana beliau dilantik oleh Nabi SAW untuk menjadi hakim untuk Bani Quraizah. Nama dia Sa'ad bin Mu'az. Bila Sa'ad bin Mu'az mai, orang kata bangkit kepada ketua kamu, kepada pemimpin kamu. Kan? Kepada Sa'ad. Jadi mereka berhujah dengan ini, mengatakan benda itu adalah boleh. Kan? Yang keduanya, ada ulama yang melarang. Ulama yang tak membenarkan hal itu. Memberi penghormatan dengan berdiri sebegitu. Kan? Mereka berhujah dengan apa? Dengan hadis Nabi SAW yang kata, man ahabba an yatamathala lahu ar-rajulu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang suka untuk diberi penghormatan oleh orang lain kepadanya dengan secara apa? Berdiri. Bila mai tu kat berdiri kan, satu penghormatan. Kalau orang tu suka macam tu, Nabi kata apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka sediakanlah tempat duduknya dalam neraka. Kan. Sebab situ mungkin ada unsur apa? Sombong. Tak boleh suka orang apa? Penghormatan berdiri itu kan. Baik. Jadi berdasarkan hadis ini, di kalangan ulama mengatakan tak boleh untuk bangun berdiri, memberi penghormatan secara berdiri. Baik. Kemudian ada pandangan yang ketiga yang dia memperincikan. Dia tengok keadaan, tengok situasi. Ada situasi boleh, ada situasi tak boleh. Kan? Dia memperincikan. Jadi hak kata boleh tu dalam situasi bila mana seorang tu mai balik daripada suatu musafir, kita bawa bangkit. Oh, balik bila? Bangkit beri penghormatan. Itu tak apa. Ataupun memberi bangkit untuk ketua, pemimpin di sesuatu tempat itu. Dia mai, kita bangkit beri penghormatan. Yang kata hak tu boleh. Kan? Kalau selain situasi tersebut, maka hal ini tidak dibolehkan. Kan? Sebab ini juga merupakan sikap Nabi SAW. Panduan daripada sahabat Nabi SAW. Kan? Lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulullah. Sahabat ni tak ada seorang pun yang mereka kasih melainkan Rasulullah. Sahabat Nabi ni mereka kasih cinta kepada Rasulullah, kan? Tak ada yang lain lah. Dan bila mana Rasulullah datang, mereka tak diri pun. Yang mereka tak bangkit diri. Rasulullah pun masuk. Mereka sahabat tak bangkit berdiri beri penghormatan kepada Nabi. Sebab mereka tahu bahasanya Nabi tak suka hal tersebut. Kan? Nabi tak suka hal tersebut, lalu mereka pun tak buat sebegitu. Jadi sini bila kita sebut, memang berlaku perselisihan pandangan di kalangan fuqaha. Ada yang memberi kebenaran, ada yang kata memberi larangan tak boleh, ada yang memperincikan. Tengok situasi. Kalau situ dia merupakan pemimpin atau balik pada permusafiran, maka hal itu dibolehkan. Kalau saja-saja orang tu pun tak ada penghormatan tapi kita nak beri penghormatan kepada dia, maka hal ini tidak dibolehkan. Kan? Okey, baik. Kemudian yang terakhir sekali kita tengok potongan yang terakhir, nak habis dah. Iaitu hal ini kesannya Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah akan angkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darajat. Mana kemuliaan itu yang Allah angkat darjat adalah dua benda. Yang pertamanya iman, sebab ada iman. Ya yarfa'illahu alladhina amanu. Pertama iman, yang keduanya adalah ilmu. Orang yang diberikan ilmu. Bukannya orang yang mai duduk majlis duduk dekat ke apa, bukan yang tu kan. Tapi orang yang beriman, yang ada ilmu, itulah orang yang Allah angkat darajat dia. Baik. Kalau kita tengok beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan ilmu, kan? Diceritakan bahawasanya seorang sahabat nama dia Nafi' bin Abdul Haris. Nafi' ni dia bertemu dengan Sayyidina Umar. Nafi' ni Sayyidina Umar lantik dia menjadi amil di Mekah.
Namanya apa? Nafi' bin Abdul Haris. Satu hari tu dia berjumpa dengan Sayyidina Umar di bah Usfan, nama tempat Usfan. Mana dia tinggal kat tempat tu? Dia pemimpin tempat tu, tapi dia keluar dari tempat tu mai ke Mekah. Di Usfan tu bertemu dengan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar tanya dia, "Oi, hang mai sini siapa ganti tempat hang?" Kan. Kalau pengetua sekolah hari tu dia jumpa kat mana? Siapa jaga sekolah hari ni? Kan? Siapa jaga sekolah? Oh, fikir dah sana. Macam tu. Ni siapa ganti hang dah hang mai sini? Lalu pun Nafi' kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Man istakhlafta ala ahli wadi. Siapa yang gantimu untuk penduduk tempat tersebut? Lalu Nafi' kata apa? Istakhlaftu alaihim ibnu Abza. Aku minta ibnu Abza ganti aku. Dia ni seorang yang apa? Seorang lelaki hamba. Dia ni seorang hamba. Hamba je yang suruh ganti. Lalu Sayyidina Umar kata, hang lantik hamba untuk berganti? Maula kan? Suruh ganti tempat hang. Lalu Nafi' jawab apa? Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin. Waktu itu Sayyidina Umar merupakan apa? Amirul Mukminin lah, khalifah ketika itu. Dia kata, innahu qari'un li kitabillah. Dan Ibnu Abza ni merupakan qari, pembaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang mahir dalam kitab Allah. Kemudian tu alimun bil faraid. Dia ni seorang yang alim dalam ilmu faraid. Wow. Qadin, dia merupakan qadi. Walaupun dia seorang maula saja, tetapi ketinggian ilmu itulah menyebabkan Sayyidina Umar minta dia ganti. Walaupun di sudut martabat di sini manusia ni nampak biasa kan, tak ada apa, orang bawahan, tapi dia memiliki ilmu kan, seorang yang alim dengan Quran, ilmu faraid, orang yang boleh buat keputusan. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna allaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yadh'u bihi akharin. Bila Sayyidina Umar dengar ciri-ciri Ibnu Abza yang diceritakan oleh Nafi' ni, lalu Sayyidina Umar kata apa? Oh, ingatlah apa yang Nabi pernah sebut ketika sebelum ini. Nabi kata apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab qauman. Allah mengangkat disebabkan kitab ini, Al-Quran ini, satu kaum. Sebab apa? Dengan kitab inilah. Sebab dia ada ilmu, dia menguasai ilmu Al-Quran, Allah angkat kedudukan dia. Dan Allah merendahkan satu kaum yang lain juga disebabkan Quran. Mana orang yang tak menolak Al-Quran, tak berdamping dengan Al-Quran, Allah akan letak dia di kedudukan yang bawah. Jadi begitulah antara cara pemilihan pemimpin, pengganti di situ, antaranya qadi. Qadi ni kira orang yang boleh buat memutuskan suatu keputusan. Bukan tengok smart, duit banyak tu belum tentu. Boleh jadi dia tak ada kemahiran, tak ada ilmu untuk urus, tak jadi juga, cacah merbah. Walaupun orang ni nampak biasa kedudukannya, duit tak banyak mana, muka pun tak apa nak handsome mana, tapi dia punya ilmu yang hebat, punya kemampuan untuk buat keputusan, dia layak untuk mengambil kedudukan sebagai pengganti, sebagai ketua. Begitulah antara yang dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Begitu juga Sayyidina Umar, antaranya dia memilih Abdullah bin Abbas menjadi exco kerajaan dia. Kan? Exco kerajaan. Kan? Dalam ahli mesyuarat tu, majlis mesyuarat kerajaan Sayyidina Umar tu, orang tua satu veteran. Ni exco ni, orang lama kan. Tiba-tiba di ujung tu ada seorang budak. Nama dia Abdullah ibnu Abbas. Lalu sahabat-sahabat veteran kata alah, dekat nak orang budak, kami boleh omai. Kami boleh omai anak kami tak sini. Ni budak ni ada apa? Kan? Lalu Sayyidina Umar menguji. Dia kata okey. Lalu dia tanya beberapa soalan kepada Abdullah bin Abbas. Dia kecil lagi, seorang yang faqih. Tanya beberapa soalan, dia boleh jawab. Dia kata tengok, walaupun kecil tapi sebab ilmu dia cukup hebat sekali, dia layak untuk duduk di tempat ini. Dan ni antara kehebatan Abdullah bin Abbas. Jadi kita rasa setakat itu pada malam ni berkaitan dengan adab berada dalam majlis
dan juga hadis yang berkaitan dengan kelebihan orang-orang yang berilmu. Betul kan? Orang berilmu ni tak kira lah ilmu dunia akhirat pun. Kalau ilmu dunia pun, dia tu ada kepakaran, dia akan tinggi kedudukan dia. Kan? Itu kita cerita apa tentang ilmu dunia kan. Nak apa-apa dengan adanya ilmu. Orang bisnes pun kena ada ilmu, bukan saja bisnes. Kan? Orang bisnes, orang nak berniaga, dia pun nak berniaga, tapi ilmu tak ada, 2 hari tutup. Tapi bila ada ilmu, dia tahu bagaimana nak susun strategi, bagaimana nak merancang. Kan? Maka itulah pentingnya ilmu. Allah angkat seorang itu dengan ilmu yang ada padanya. Jadi sekadar itu pada malam ni, insyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk topik yang berikutnya berkaitan dengan adab berbicara, membuat pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.